Assalamualaikum, selamat sejahtera, Tajahau dan Wanakem kepada semua geng bayang yang hadir menonton Hey Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. So, geng bayang semua, baru-baru ni geng bayang semua tahu Shadows baru buat live. Okay, itu merupakan live pertama sepanjang kerjaya Shadows dalam bidang YouTube ni. Itulah live pertama. So, Shadows ingin mengambil kesempatan ni untuk meminta maaf sekiranya video yang live tu ada kekurangan, sebab banyak Shadows baca dari komen kata audio ada isu ke apa. Tapi jangan risau, insyaAllah kalau next time Shadows masuk live lagi, Shadows akan perbaikilah. Harap dapat peluang kan, perbaiki dia punya sound effect ke sound audio ke apa lah, so that korang dapat mendengar kisah seram yang Shadows kongsikan dengan lebih jelas, dengan lebih terang dan segala-galanya lah. Alright, okay, so geng main semua, pada hari ni Shadows bakal kongsikan dengan korang satu kisah. Sebenarnya kisah ni bagi Shadows satu kisah yang special dan juga menyeramkan. Dah lama sebenarnya Shadows nak kongsikan kisah ni, tapi tak dapat green light daripada Tuan Empunya Badan. Sebab apa? Bagi Tuan Empunya Badan, ia merupakan satu kisah yang agak berat tau. Okay, dia macam risau sikit kan, boleh ke tak, boleh ke tak. So selepas Shadows dah cuba pujuk dia, cuba cari jalan lah, so akhirnya beliau setuju untuk kongsikan kisah ni, and dia benarkan Shadows untuk kongsikan di Hey Shadows Channel. Tapi adalah beberapa pantang larang yang dia sebut, ada beberapa tempat dia tak boleh nak fully sebut nama tempat tu. So dia banyak menggunakan contoh mana kampung dia, negeri dia, lebih kurang macam tu lah. Shadows pun malah nak terang into detail. So Shadows harap korang semua terhibur dengan kisah pada malam ni. Shadows pun malah nak cerita panjang lagi. So tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Let's go. Tapi seperti biasa, kita roll intro dulu. Geng bayang semua, kisah kita bermula di mana dua sahabat, seorang bernama Agus dan seorang lagi bernama Fendi. So mereka berdua ni sedang dalam perjalanan pulang ke kampung Agus yang terletak di Perak tau. So Agus ni selepas sekian lama tak pulang ke kampung dia selepas kematian arwah nenek dia. Agus ni memang dah tak ada, korang kata tak ada matlamat lah. Matlamat, dia tak ada sebab lah untuk pulang ke Perak sebab kebanyakan ahli keluarganya dah menetap di Kuala Lumpur. So tinggallah hanya rumah pusaka yang dimiliki oleh arwah nenek si Agus ni. So selepas sekian lama, ibu si Agus ni bagi tahu si Agus untuk pulang ke kampung untuk bersih-bersihkan rumah. Kira macam bagi orang kata naik semangat sikit lah rumah tu kan, takkan biar macam tu je. So bersih-bersihkan at least once in a while. Semua ahli-ahli keluarga daripada KL ni bolehlah datang balik Perak, dan lepas tu bercuti bersama-sama macam tu lah, lebih kurang lah cerita dia. So Agus ni pun daripada balik seorang-seorang ke kampung, dia pun ajaklah kawan rapatnya iaitu Fendi. So Agus dan Fendi ni tak adalah nak fikir apa-apa benda yang pelik nak berlaku dekat sana. Just hanya objektif diorang adalah sampai sana, kemar-kemar rumah, just sekadar lepak dekat kawasan kampung, ambil fresh air semua, and then kemudiannya balik ke KL. So perjalanan diorang, akhirnya diorang tibalah di kampung si Agus ni yang terletak di Perak, yang mengambil masa dalam 3 jam macam tu lah dari KL ke Perak. Mana tempat dia? Di sinilah Shadows tak dapat nak berkongsikan secara terperinci di mana lokasi dia, tapi dekat negeri Perak lah benda ni terjadi. So apabila tiba di rumah arwah nenek si Agus ni, Agus terkenang-kenang lah pengalaman ataupun zaman dia kecil dulu, di mana dia sentiasa balik ke kampung, lepak bersama sepupu-sepupu dia, bersama dengan nenek dia, time bulan Ramadan lah, time Hari Raya, semua benda tu lah. And sekarang rumah tu hanyalah tinggal rumah yang tak berpenghuni, anda hanya dibiarkan macam tu je lah. So bila Agus tengok daripada luar rumah tu, keadaan obviously sebab dah lama tak balik ke kampung, so nampaklah rumah tu dah makin usang, tak terjaga, dengan semak-semak dia, dengan habuknya semua bagai. So apabila Agus masuk ke dalam kawasan rumah tu, memang ialah
rumah tu gelap lah kan, lampu tak on semua benda tu. So Agus pun on lah switch lampu tu. Nasib baiklah semua bulb yang ada dekat rumah tu berfungsi lagi. So apabila Agus tengok kawasan sekeliling dalam rumah arwah nenek dia, memang terdetik di hati Agus macam, uish, memang terlalu banyak kenangan-kenangan manis semasa arwah neneknya masih hidup lagi. And apa yang epic is that segala benda yang ada dalam rumah tu boleh dikatakan barang-barang antik, barang-barang lama yang selalunya kalau korang nak tengok benda tu semua berada dekat museum. Tapi dalam rumah arwah nenek si Agus ni adalah benda-benda tu, streka lama lah, cawan yang jenis guna besi, bukan besi lah, dia macam tembaga macam tu, and macam-macam lagi lah yang ada dalam rumah tu. So memang bila Agus tengok semua benda tu, memang terkenang-kenang lah zaman kecil dia. So bila Fendi masuk dalam rumah tu, Fendi pada awalnya rasa macam kurang selesa sebab yelah keadaan rumah semak semua kan. So Fendi pun tanya pada Agus yang sama ada diorang akan stay kat rumah ni ataupun diorang akan check in kat hotel ke apa ke kan. So Agus cakap, buat apa nak stay dekat hotel sedangkan ada rumah kat sini, ada 3 bilik semua bagai. So kita stay lah rumah ni, just kita nak kena bersih-bersihkan sikit kan, buang segala benda yang tak perlu kan, dan lepas tu okey je, boleh je tidur dalam rumah tu, tak ada isu pun. So Fendi dia jenis yang yelah bila dah dibesarkan di KL, dah biasa dengan segala kemudahan dan kemewahan dekat bandar, dan bila datang ke rumah kampung ni, so nampak macam berbeza sikit lah. And so Fendi ni dia macam orang kata orang have sikit lah. So dia tanyalah si Agus ni, aircon semua tak ada ke? Agus pun tanya, kau nak aircon buat apa Mat? Ni kawasan kampung, kau tengoklah malam nanti sejuk dia macam mana. So si Fendi ni pun okey lah, fine. Dia tak pernah mengalami ataupun tak pernah stay dekat kawasan kampung ni semua ataupun rumah-rumah kampung ni. So bagi dia adalah satu pengalaman yang baru buat si Fendi ni. So Agus dan Fendi pun malah nak bawa masa, diorang pun start lah mengemas, and Fendi kemas bilik yang paling utama lah, bilik utama lah senang cerita macam tu lah. So tengah-tengah kemas, Fendi perasan ada satu cermin yang ditutupi dengan kain tau. Dan Fendi tanya Agus, pasal apa kabinet ni yang apa dresser kenapa cermin dia ditutup kan? Sebab yelah selalunya jarang kita nak tutup cermin kan. So Agus cakap, tak ada apa-apa, tu cermin tu dulu aku tak tahulah, time aku kecil dulu arwah nenek aku selalu cerita, jaga-jaga dengan cermin tu katanya pandai mengajuk. So Fendi pun, mengajuk? Apa maksudnya? So mengikut kata Agus ni, katanya cermin yang terletak dalam bilik utama tu, for some reason cermin tu consider macam bila kau pandang lama dekat cermin tu seolah-olah pandai mengajuk orang yang memandangnya tau. Lebih kurang macam tu lah, macam ada nyawa dia sendiri. So Fendi pun macam, apa benda ni, merepek lah. Cermin je pun, mungkin bukan mengajuk, mungkin cermin tu ada isu, contoh macam benda tu dah, sebab dah lama kan, so dia adalah bagi refleksi, dia bagilah segala explanation dekat si Agus ni. Dan Agus pun cakap, tak, kau dengar je cakap aku, kau biarlah cermin tu tertutup. Sebab apa? Aku takut nanti kalau apa-apa nanti kau pula yang tak tenang kan. So si Fendi pun iakan saja dan sambunglah bersihkan kawasan bilik tu semua. So tengah si Fendi ni bersih bilik utama tu, and then tak tahulah dari mananya datang angin, kebetulan langsir kain yang menutupi cermin tersebut tiba-tiba terjatuh tau. Dan Fendi pun pandang cermin tu, dan satu benda yang Fendi perasan is that cermin tu nampak berbeza sikit tau. Namun even dresser tu pun nampak memang antik, macam bukan dalam 20-30an punya tahun lah. Memang nampak macam beratus-ratus tahun punya barang tau. So bila si Fendi tengok cermin tu dia macam beralun sikit tau. Selalu cermin kita tengok refleksi. Selalu kita tengok bayang kita dekat cermin tu, tak adalah nampak macam beralun ke kan. Memang nampak straight lah. Kalau beralun mungkin ada problem mana dengan cermin tu kan. So bila Fendi pandang cermin tu, Fendi berasa pelik lah. Dia tengok, cermin ni macam beralun-alun lah. Tengok macam, yelah macam seolah-olah badan ni macam sotong Squidward macam tu lah. Tiba Squidward mau masuk. So Fendi pun perhatikan cermin tu, tapi makin lama si Fendi ni macam tertarik untuk pandang cermin tu dengan lebih lama tau. So sambil Fendi duk kemas kan, dia nak abaikan cermin tu, kejap-kejap si Fendi ni akan toleh ke arah cermin. Kejap-kejap dia toleh, kejap-kejap dia toleh. Dan Fendi pun letak penyapu semua, dia pun pandang lah lama cermin tu kan. Dia kata, kenapa cermin ni buat aku rasa macam tertarik nak tengok lama lah?
So Fendi pun punya geramnya pasal dia pun pergi duduk dekat kawasan dresser tu and pandang cermin tu dengan rapat. Dia cuba nak faham apa sebenarnya atau apa yang misteri sangat dengan cermin ni. So dia pun pandang cermin tu lama-lama, and lepas dalam beberapa minit macam tu, apa yang Fendi sedar, dia nampak raut wajah dia seolah-olah bergerak dengan sendiri tau. So Fendi pada awalnya walaupun dia rasa pelik, tapi dia fikir kemungkinan besar yang disebabkan cermin tu beralun lalu membuat raut wajah dia macam bergerak-gerak lah macam tu kan. Tapi apa yang mengejutkan si Fendi adalah apabila tiba-tiba cermin tu seolah-olah senyum kepada Fendi, and Fendi terus ke belakang and dalam keadaan terkejut lah pandang cermin tu, and dia still pandang tau. Dia still nak tahu apa sebenarnya yang dah berlaku. Macam mana cermin yang letak kat situ tiba-tiba boleh tersenyum pula kat dia. Alamak, member dah jam lah time tu. So si Fendi ni pun bila sambil, walaupun dia rasa takut, tapi dia still mendekati cermin tu tau. Dia nak tengok dengan lebih dekat. And apabila si Fendi mendekati cermin, di satu sudut cermin tu, si Fendi nampak seolah-olah ada bayangan wanita yang sedang berdiri di belakang dia sambil menari tarian tradisional. And Fendi perhati lama cermin tu, and apabila dia pusing ke belakang, tak ada sesiapa ataupun apa-apa pun benda yang berada di belakang. Dan Fendi dia daripada perasaan takut, dia rasa teruja tau. Macam yo, dahsyat cermin ni, kalah iPhone mat. Fikir dia lah. So Fendi pun continue terus memandang cermin, sampailah satu masa tiba-tiba bahu dia ditepuk oleh seseorang. Terkejutlah si Fendi ni apabila dia pandang ke belakang, rupanya Agus berada di belakang. Terus Agus sound si Fendi ni cakap, bukan aku dah bagi tahu kau jangan tanggal kain dekat cermin ni, kau buat apa ni? Dan Fendi cakap, kau tahu cermin ni? Memang betul lah apa kau cakap. Dia macam mengajuk-ajuk macam tu tau. Dan si Agus cakap, tak, sekarang ni kau tutup cermin ni, tolong boleh tak? Tutup sebelum benda yang tak manis berlaku. Dan Fendi dah rasa macam panas hati lah. Fendi cakap, alang, kau ni menggelapar amat. Fendi pun ambil kain tu, tutup semula cermin tu tau. Dan Agus cakap, aku dah cover dapur, dah cover bilik belakang, engkau bilik ni pun kau tak settle lagi, boleh tolong cepat sikit tak? Dah nak malam lah ni. So Fendi dengan Agus pun terus dengan cepat membersihkan rumah. And dekat-dekat nak senja macam tu, sekeliling rumah dah nampak bersih lah. Kira dah boleh lah nak tidur ke nak rehatkan badan semua benda tu. Tapi yelah, malam tu lapar kan. So si Fendi dan juga si Agus ni keluar ke pekan untuk cari makan semua, and bawa balik and makan malam lah. So sepanjang mereka keluar tu, bermacam-macam benda sebenarnya yang berlaku dalam rumah tu tau, tanpa diorang sedar. And apabila mereka ni balik daripada makan malam, si Agus perasan yang barang-barang yang disimpan dalam kabinet di ruang tamu tu tiba-tiba semuanya berada di luar, dan malah ada juga yang terletak di atas meja makan tau. Yang lagi menyeramkan is that segala barang yang ada dalam kabinet di ruang tamu tu, segala barang-barang antik tersusun dengan rapi dan cantik dekat atas meja makan tu. Seolah-olah ada seseorang yang telah masuk ke dalam rumah tu dan susun semua barang-barang dekat situ tau. Agus pandang Fendi, Fendi pun pandang Agus, fikir siapa agaknya yang buat benda-benda macam ni kan? Ada orang pecah masuk ke? So automatically sememangnya Agus dan Fendi ni dah rasa tak sedap hati lah. Namun yelah, time tu dah lewat malam, nak cari hotel berdekatan pun memang payah lah. So diorang decide, walaupun lah kira gangguan daripada apa pun, diorang just berharap yang tak ada apa-apa gangguan yang serius. Dan kalau apa-apa nak terjadi pun, biarlah diorang balik dulu, barulah kalau korang nak buat macam-macam, buatlah. So diorang pun simpan semua barang-barang antik tu, and mereka berdua just chill kejap kan, lepak dekat ruang tamu, relax-relax, sembang-sembang semua. Sampailah pukul 11 malam macam tu, diorang pun decide sebab badan dah letih, diorang pun masuklah ke bilik masing-masing untuk tidur. And si Fendi ni dapat pula bilik utama, ialah tetamu kan. So si Agus ni nak bagilah layanan istimewa dekat tetamu kan. Bagilah si Fendi ni tidur dekat bilik utama, bilik yang ada cermin misteri tu. So apa yang disangkakan oleh Agus dengan Fendi, segala gangguan yang berlaku tadi tu dah habis dah. Namun bakal berlaku beberapa perkara yang amat pelik dan juga menyeramkan ke atas diri si Fendi tau. Agus ni tak ada apa-apa pun, sepanjang dekat situ dia okey je. Tapi Fendi bakal mengalami banyak gangguan yang sampai satu momen terpaksa memerlukan bantuan orang kampung.
So kisah kita bersambung di mana seperti Shadows katakan tadi, si Agus dan juga si Fendi ni pun beredar masuk ke bilik masing-masing untuk melelapkan mata and continue lah bersihkan apa-apa yang tinggal lagi lah dekat rumah tu kan. So Fendi ni tidur dekat bilik utama, manakala si Agus ni tidur di bilik kedua. So Fendi lepas dia dah masuk ke dalam bilik everything all, so dia just chill kejap, main handphone semua bagai, and lepas berapa minit itu dia dah rasa mengantuk, dia pun tutup lah lampu and dia pun tak masuk tidur seperti biasa lah. Namun seperti Shadow cakap tadi, apa yang mereka sangkakan malam yang normal, namun bakal berlaku beberapa insiden yang kurang menyenangkan. So si Fendi ni time tu dia dah sedap dah lena dibuai mimpi tau. Dia tengah sedap tidur, tengah-tengah sedap tidur, tiba-tiba si Fendi ni terdengar bunyi ketukan ataupun bunyi gegaran yang begitu kuat datang daripada salah satu almari di belah kiri dia tau. Okay, just nak bagi gambaran, ni contoh macam ni lah. Contoh ni katil dia, depan ni ada almari and tepi ni ada almari. So almari yang kat tepi ni lah bergegar-gegar dan berbunyi kuat tau. Si Fendi fikir apa benda yang ada dalam almari tu. So dia pun fikir kemungkinan ada tikus ke, ada biawak ke apa kan. So Fendi ni dia tak adalah nak kata risau dengan binatang-binatang tu. So si Fendi ni pun buka lah lampu, buka pintu almari tu and nak tengok lah apa yang ada kat dalam tu. And apabila dia buka, tiba-tiba bunyi gegaran atau bunyi ketukan yang datang daripada almari tu tiba-tiba senyap. Si Fendi ni pun berasa pelik lah, apa hal tadi kecoh semacam, lepas tu bila aku buka tak ada apa-apa pun. So si Fendi ni cubalah cek semua kawasan slot-slot dalam almari tu. Kokot macam Shadow cakap lah, ada tikus ke apa kan, at least boleh lah ada halau kan, rosak lah baju-baju ke barang-barang yang ada kat dalam almari tu. So si Fendi ni dia cek satu persatu kan, drawer semua benda tu, dia tak jumpa apa-apa tau. Sampailah satu tempat, satu bahagian di dalam almari ni dekat belah atas sikit, tinggi sikit lah. So Fendi tak nampak. So Fendi ambil kerusi, panjat, and time tu lah apa yang Fendi nampak di dalam almari tersebut, terdapat satu keris yang dibalut dengan kain kuning tau. And keris tu panjang gak lah, mengikut kisah dia, memang panjang. So si Fendi ni pun macam, ush, cantik sial, first time aku tengok keris ni. So memang merupakan pengalaman yang pertama buat si Fendi untuk nampak keris lah dalam hidup dia. Dia tak pernah nampak, dia tengok dekat kartun ke movie ke kan, semua benda tu je, tapi dia tak pernah tengok depan mata dia sendiri in reality bentuk keris tu tau. And keris tu, dia punya cantik dia punya potongan, dia punya design semua memang berbeza tau. And tak silap Shadows, orang kata keris ni bila setengah bentuk ataupun ukiran dia khas untuk orang-orang yang pegang keris tu. Shadows tak tahulah sama ada betul ke tak, tapi itulah apa yang pernah Shadows dengar ataupun diceritakan kepada Shadows. So si Fendi bila dia nampak keris tu, dia macam, uish, aku nak try pegang lah. So elok si Fendi nak pegang, tiba-tiba dia stop. Dia teringat pesan Agus yang kata sekiranya kau jumpa apa-apa di dalam bilik utama tu, jangan sesekali cuba pegang, alih atau apa-apa. Just biarkan, walaupun apa yang berlaku, just biarkan benda tu dekat situ tau. So Fendi terus tarik balik tangan dia and terus tutup lampu and masuk tidur, and fikir whatever benda dalam almari tu, dia kata dia decide untuk buka pintu-pintu almari tu, biarlah kalau kokot tikus nak keluar ke apa tersangkut ke dalam kan. So dia abaikan, so dia biarlah benda tu buka. Namun itu merupakan mistake dia apabila dia stay dalam bilik tu tau. Sebab apa? Agus pun ada berpesan sebelum dia masuk tidur, jangan dibiarkan almari-almari di dalam bilik tu untuk buka tau. So si Fendi lupa pesanan tu, dia pun masuk tidur semua macam biasa. And elok dia nak lelap mata, tiba-tiba dia terdengar bunyi seperti sesuatu yang bergerak dalam angin lah. Macam tu bunyi yang wush, 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 wush. Lebih kurang macam tu lah. And kejap-kejap dia terdengar almari di depan kaki dia berbunyi, bunyi benda datang daripada belakang kepala dia, bunyi macam-macam lah, bunyi berlaku dalam bilik tu. So si Fendi ni berasa pelik lah, bunyi apa ni, and time tu gelap, tak nampak apa-apa tau. Sampailah satu momen tiba bunyi tang, tiba man, bunyi stop. Lebih kurang macam tu lah, kuat dia punya impact dia. Terus Fendi bangun dalam keadaan marah. Yelah, member nak tidur kan, lepas tu kena kacau lah semua bagai kan. So Fendi pun bangun dari katil, buka lampu, and alangkah terkejutnya apabila dia nampak almari di depan katilnya
ada keris yang dia nampak tadi tu tau. And epic part is that keris tu dah tak bersarung. Keris tu dah memang dah keluar daripada sarung tu, and nampaklah dia punya tajam, dia punya pedang dia kan. Pedang apa nama, Shadows lupa nama panggilan dia. Benda tu terpacak direct dekat atas almari tu tau. And si Fendi pandang, dia terkejut lah. Dia cakap, ini keris magic ni, lain macam ni. So lagilah dia macam menarik minat si Fendi ni untuk pegang keris tu tau. So Fendi pun macam, aku nak try lah pegang keris ni. Aku tak pernah pegang semua hidup aku ni kan. So time tu lah si Fendi lupa segala pesanan yang diberikan oleh si Agus. Dia pun pegang keris tu, and dia cabut daripada almari tu, and dia tengok lah keris tu, and di tapak tangan dia. Dia tengok, dia pusing and everything all. And lepas tak sampai beberapa minit macam tu, dia terasa bahang yang lain macam dekat telapak tangan dia tau. Terus dia alih keris tu di tangan kiri dia, and tiba-tiba dia nampak tangan dia seolah-olah berbekas merah macam tu, macam baru kena terbakar ke ataupun terkena air panas tau. Bila si Fendi ni pandang telapak tangan dia, dia rasa pelik, macam mana pula ada bekas kat sini kan. And belah kiri dia yang sedang memegang keris tu pun rasa kepanasan ataupun kehangatan yang sama yang dialami oleh tangan kanan dia. Terus si Fendi ni lepaskan keris tu, and keris tu jatuh ke atas lantai. And bila jatuh ke atas lantai, tiba-tiba si Fendi ni dengar bermacam-macam suara yang mengelilingi si Fendi ni tau. Dia seolah-olah ada yang dengar seperti ada orang memanggil si Fendi. And ada satu ketika ni, bila dia dengar suara ni, dia dengar satu ayat ataupun satu frasa, satu patah perkataan tu yang menyatakan, kenapa kau pegang dan ganggu aku tau. Lebih kurang sama-sama macam tu lah. Tapi itu apa yang Fendi dengar. So bila Fendi dengar benda tu, dia naik cuak lah. Dia cuba nak keluar daripada bilik tu. Bila dia nak buka pintu, pintu tu seolah-olah di lock dengan ketat tau. And Fendi pun pelik, pintu tu tak boleh lock daripada luar, dia boleh lock dari dalam dia. And kalau lock dari dalam, dia pakai yang button push tu tau. Bukan yang macam sekarang modern lah, guna teknologi semua kan. Dia guna push button tu, okay. So bila dia cuba pusing dengan benda tu memang macam seolah-olah tak nak buka pintu, nak keluar daripada bilik tu tau. So si Fendi dah rasa pelik lah. Apa hal ni, apa yang tengah berlaku ni kan. Tapi pada waktu yang sama, si Fendi ni masih kedengaran bunyi suara orang menjerit tau. And itu merupakan momen ataupun saat di mana si Fendi ni ingat apa yang berlaku ke atas diri dia. And si Agus pula di bilik yang sebelah sedang sama juga lina di buai mimpi. Tiba-tiba terdengar suara jeritan yang sangat kuat datang daripada bilik utama tu. Si Agus terus bangun, and dia terus bergegas ke bilik utama. And first thing dia fikir is that ini mesti si Fendi ni ada sentuh sesuatu. And si Agus ni pun cuba nak masuk dalam bilik tu, tapi tak berjaya. Seolah-olah bilik tu dah semacam dia kena lock dahsyatnya lah. So si Agus ni cubalah putar, cuba nak buka. Sampai satu moment Agus decide untuk baca beberapa surah-surah atau petikan daripada Al-Quran. And apabila dia baca, selesai membaca, pintu tu berjaya dibuka. And si Agus ni masuk, nampak si Fendi ni terbaring di atas lantai sambil mulut dah berbuih-buih macam tu tau. Terus si Agus ni dalam keadaan panik, tarik si Fendi ni keluar and cubalah nak menenangkan. Sebab apa, pada waktu bila dia dah bawa keluar, si Fendi ni tiba-tiba bangun and start macam meroyan macam tu lah. So si Agus ni dah panik, dia tak tahu nak buat apa. So Agus pun decide untuk call mak dia, tanya pendapat mak dia and apa yang dia boleh buat untuk bantu si Fendi ni. And si Fendi pada time tu dah start meracau semualah, tapi still terlantar baring tau. Dia tak bangun ke buat apa-apa benda yang mengejutkan tau. So terus si Agus ni telefon mak dia and bagi tahu lah sekian berlaku ke atas diri Fendi. And si mak si Agus ni terus bagi tahu si Agus untuk cari seorang pakcik yang bernama Pak Mat Tehe. So Agus ni memang kenal dengan Pak Mat Tehe ni, yang boleh dikatakan kawan keluarga macam tu lah. Tak kisahlah apa-apa event raya ke apa ke, akan selalu ada si Pak Mat Tehe ni tau. So terus si Agus ni
ikat kawan dia si Fendi ni supaya si Fendi ni tiba-tiba tak bangun dan dia start lari entah mana semua benda tu. So si Agus ni ikat dia ke atas lantai tau. And sambil tu dia pergilah ke rumah si Pak Mat Tahir ni. And bila dia sampai sana, member tengah sedap tidur Mat. And tiba-tiba si Pak Mat Tahir ni dengar bunyi pagar diketuk berulang kali tau. Pak Mat Tahir pun time tu dah sedap tidur semua, bangun dengan kain pelikat semua. Kain pelikat, ialah kain pelikat. Dengan kain pelikat ikat semua benda, terus keluar rumah. And nak tengoklah siapa yang ada kat luar. Dan si Agus pun jerit, Cik, ni saya ni cik. Apa Agus? Ni rumah tu, sekian. Terus Pak Mat Tahir terbeliak mata dia and fikir, ui Agus, dah lama kau tak balik kan, kenapa tiba-tiba balik? So Agus pun ceritalah semua benda semua. And sampailah satu moment Agus sampai to the point whereby dia bagi tahu yang ada sesuatu yang tak kena dengan rakan si Agus ni. So Pak Mat Tahir pun pelik lah, apa yang dah berlaku kan. So diorang pun cerita diorang sedang kembang-kembang rumah. And si Agus ni pun bagi tahu yang dia syak yang kemungkinan besar si Fendi ni ada tersentuh sesuatu ataupun buat sesuatu dalam bilik tu sampai dia jadi tak betul tau. Terus Pak Mat Tahir bergegas keluar, bagi tahu bini dia nak keluar pergi rumah sekian-sekian sekejap. And terus si Pak Mat Tahir ni cakap, tak apa Agus, kau pergi dulu and kau pergi rumah tu dulu, kejap lagi aku datang. So Agus pun bergegas lah pulang ke rumah. And bila dia pulang ke rumah, dia nampak si Fendi ni masih terikat. Tapi time tu dia dengar seolah-olah si Fendi ni sedang mengaum tau, macam aum. Then si Agus ni pandang si Fendi, apa hal dia ni macam ni kan. And dia nampak raut wajah si Fendi ni macam berubah tau. Dia macam bukan rakan yang dia kenal tau, wajah rakan yang dia kenal tau. So si Agus ni dah panik lah time tu tau. And dia still nak kena tunggu si Pak Mat Tahir ni datang. And dia tak tahu mana si Pak Mat Tahir ni pergi tau. Hampir lebih kurang setengah jam macam tu, si Agus ni duduk tepi kawasan ruang tamu tu sambil memandang atau memerhati si Fendi ni. Si Fendi ni non-stop, dia ibarat macam asyik pandang si Agus ni, lock eye lah, orang kata kunci mata macam tu tau. So si Agus ni rasa tak selesa lah, dia keluar daripada ruang tamu tu. And kebetulan time tu dia nampak lah Pak Mat Tahir bersama dengan beberapa orang tau yang mengikut dia tau. Dan si Agus ni pergilah ke arah Pak Mat Tahir, tanya, Pak Mat Tahir, siapa pula dia orang ni kan? Pak Mat Tahir cakap, oh tak apa, ni orang ni semua rakan-rakan keluarga ni. Kita orang datang nak bantulah, nak tolong, nak tengok apa yang tak kena dengan si Fendi ni. So diorang pun masuk. And apabila diorang masuk, Pak Mat Tahir punya terkejut tengok yang si Fendi ni terikat. Lepas tu si wajah si Fendi ni nampak mengerikan for some reason tau. So Pak Mat Tahir pun bagi tahu lah apa orang-orang yang ikut bersama dengan dia, bersama dengan si Agus, cakap untuk lepas ikatan si Fendi ni sebab dia nak start lah baca ruqyah dan semua benda tu. And seelok saja si Agus bersama mereka-mereka yang follow Pak Mat Tahir ni buka ikatan si Fendi ni. So game bayang semua, bayangkan si Fendi ni tengah duduk baring, tiba-tiba boleh terbangun dengan mengejut and dalam keadaan bercangkung tau. And sambil dia bercangkung, kepala dia non-stop asyik macam ni tau, macam ni kan, sambil memerhati si Agus ni tau. Pak Mat Tahir terus petik jari di depan muka si Fendi ni. And si Fendi ni seolah-olah bukan berkelakuan seperti manusia tau. Dia pandang Pak Mat Tahir and dia buat macam macam tu tau. Nampak sampai jam tu gaya dia kan. And terus si Fendi lari keluar daripada ruang tamu tu, keluar rumah tu dekat area porch tu, alright, keluar dari situ. And tiba-tiba pintu rumah tu tertutup tau. And Agus ni pun nak kejar lah rakan dia tu. Dan tiba-tiba Pak Mat Tahir genggam tangan dia, cakap, kau jangan keluar, sumpah aku cakap, kau jangan keluar, kau duduk dalam ni, biar aku yang keluar, aku dengan beberapa orang ni keluar, kau tunggu dalam ni. Dan Agus tarik lah tangan dia. Apa ni Pak Mat Tahir, kawan saya tu dekat luar tu, kalau apa-apa jadi kat dia, ya saya nak menjawab kat kedua ibu bapa dia. Dan Pak Mat Tahir cakap, tak apa, just biar kita orang handle, kau duduk dalam ni, nanti tak manis kalau kau tengok apa yang ada dekat luar tu. And si Agus ni tetap berdegil. And dia pun decide untuk buka pintu and keluar nak capai rakan dia tau. And apabila si Agus ni buka pintu tu, alangkah terkejut ni si Agus apabila dia nampak seekor harimau yang berada di kawasan luar rumah arwah nenek si Agus ni tau. Agus terus tergamam. And harimau yang dia nampak tu pandang tepat ke arah Agus and terus mengaum dekat si Agus ni tau. Agus time tu hanya terkaku, tak boleh nak buat apa-apa. Terus Pak Mat Tahir grab dia, tarik dia masuk dalam, tutup pintu. And Pak Tahir pun bagi tahu si Agus,
aku dah cakap tadi kan, kau jangan keluar sebab kau tak boleh handle apa yang kau nampak dekat luar tu. Terus Agus cakap, Pak Matehir, kenapa ada harimau dekat luar tu? Kenapa ada harimau? Pak Matehir pun cakap, tak adanya harimau dekat luar tu. Tak apa, kau duduk dalam ni, biar tuan settlekan dia. So Pak Matehir bersama rakan-rakan dia tadi tu keluar, and apa yang Agus boleh dengar adalah suara Pak Matehir ni membaca petikan-petikan daripada ayat Quran semua, and sambil tu kedengaran bunyi mengaum tu daripada harimau tu lah. Konon ni apa yang si Agus nampak, and non-stop lah macam berlawan macam tu tau. And benda tu berlaku hampir sejam macam tu tau. And tak lama kemudian si Pak Matehir bersama dengan rakan-rakannya tadi pun masuklah ke dalam rumah dalam keadaan pakaian Pak Matehir dengan koyak lah, dengan serabut kotor semua benda tu. Dan terus si Agus cakap, Pak Matehir, apa yang berlaku kat luar ni asal teruk sangat? Harimau kan? Betul lah harimau kan? Dan Pak Matehir bagi tahu si Agus ni, dia bukan harimau ke apa tu, kawan kau dekat luar tu tengah terbaring, bawa dia masuk bersama dengan orang ni, kita orang rukiahkan dia. So diorang pun keluar, and time tu lah si Agus nampak si Fendi ni terlentang terbaring dekat atas lantai tau. So diorang pun ambil si Fendi ni, bawa masuk ke dalam ruang tamu, and dia letak ke atas tilam. And time tu lah masing-masing start membaca rukiah, membaca doa semua benda tu. And sampailah dekat nak subuh macam tu, barulah si Fendi ni terjaga. And bila dia terjaga, dia tengok orang sekeliling dia, dia pun jam lah, apa hal, apa yang dah berlaku kan. And Fendi ni tak ingat apa pun yang berlaku dalam rumah tu time dia kena rasuk tu. Dan Agus pun cerita lah, dia tak tahu macam mana apa yang dah berlaku. Dia cerita lah daripada A to Z sampailah macam mana ada ramai orang ni. So Pak Matehir bagi tahu Agus, tak apa, biar dia tenang dulu, pergi ambil air, bagi dia minum air, baca selawat semua benda tu, and lepas tu minum air tu. So si Agus ni pun turut apa yang Pak Matehir cakap, and start lah bagi semua benda tu. And selepas selesainya subuh semua solat subuh berjemaah dalam rumah tu, selepas selesai semua tu, time tu lah Pak Matehir panggil si Agus ni and cakap ada benda yang dia nak bagi tahu si Agus, yang kemungkinan besar Agus tak tahu pun ada sejarah macam tu dalam keluarga dia. So seperti Shadow cakapkan tadi, Pak Matehir pun panggil si Agus ni sebab apa? Pak Matehir nak cerita apa sebenarnya yang dah berlaku, and sedikit background lah berkenaan dengan keluarga si Agus ni. So dikatakan Pak Matehir ni, macam Shadow cakap pada awal video ni, dia merupakan consider macam rakan keluarga lah, arwah nenek si Agus ni kan. Dulu Agus pun perasan tiap kali ada apa-apa acara ataupun apa-apa event dekat rumah tu, Pak Matehir confirm ada. Lebih kurang macam tu lah. So Pak Matehir pun bagi tahu dekat si Agus, tanya si Agus, kau tahu tak yang kau sebenarnya datang daripada keluarga kerabat? So Agus pun tergamam lah. Dia kata, tak tahu pula, tak pernah pula diberitahu yang dia asalnya daripada keluarga kerabat. So Agus pun jam lah, macam mana Pak Matehir tahu? Lalu Pak Matehir pun menceritakan yang rumah tu dibina oleh moyang si Agus ni, kira ayah kepada atuk si Agus ni tau. And rumah ni dibina, dan segala barang-barang antik yang ada dalam rumah ni asal daripada tempat-tempat tertentu lah. Okay, Shadow tak boleh nak cerita dari mana, tapi berasal dari tempat-tempat tertentu lah. So bila sampai ke arwah atuk si Agus ni, patutnya arwah atuk si Agus ni sambung lah apa orang kata tradition ataupun tradition kerabat tu lah. Tapi disebabkan arwah atuk si Agus ni tak nak ada apa-apa kena mengena dengan keluarga-keluarga kerabat dah, dia decide untuk putuskan talian tu tau. Kira keluarga tu memang fokus dekat keluarga tu saja, tak ada kena mengena dengan kerabat atau apa-apa sekalipun lah. Namun apabila benda tu berlaku, part ni Shadows nak bagi penjelasan agak sukar sikit, sebab yang bagi tahu kisah ni kat Shadows pun dia pun macam kurang pasti. Tapi apa yang dia bagi tahu is that ada sesetengah barang-barang yang ada dalam rumah tu, kira patutnya adalah dia punya ritual-ritual yang harus dilakukan. Contohnya macam cermin tu, and then keris yang ada dalam rumah tu. And mengikut kisah Pak Matehir bagi tahu, sebenarnya keris tu ada abang ataupun adik tau. Kira ada sepasang lah, lebih kurang macam tu. Tapi apa yang epic is that abang ataupun adik keris tu dah hilang. Ada orang dah ambil, tak tahu siapa lah. And sejak saat tu, kira keris yang ada dalam rumah tu disimpan di dalam almari tu,
And benda ni sebenarnya normal tau. Cuma pada time Agus stay dekat situ, Agus tak pernah dengar bunyi gegaran dalam almari ke apa ke. And arwah nenek si Agus ni tak pernah cerita pun pasal keris yang ada dalam almari tu. And sebab tu keris tu dibalut dengan kain kuning tau. Dia adalah benda-benda yang harus dilakukan supaya keris tu tak meliar macam tu tau. So apabila Agus pun dengar semua benda tu, Agus pun cakap, semua benda ni bukan bertentangan dengan agama kita semua benda kan. Lalu Pak Mat Tehir pun bagi tahu, itu Pak Mat Tehir tak boleh nak cakap apalah. Dan memang asal dia macam tu, so Pak Mat Tehir tak boleh nak komen lebih lah pasal benda-benda yang ada dalam rumah tu. Namun apa yang Pak Mat Tehir boleh pastikan is that arwah atuk si Agus dan juga arwah nenek si Agus ni dah memang stop talian tu tau. Kira diorang tak terlibat langsung dengan apa-apa kaitan dengan kerabat pada time tu dah. So apa yang berlaku dalam rumah tu merupakan kesan, macam kesan sampingan lah yang berlaku kat situ tau. And time tu lah baru Agus tahu sejarah sedikit sebanyak lah pasal keluarga dia tau. And dia lagi nak tahu, tapi Pak Mat Tehir cakap sekarang bukan masa dia. Kau pergi teman kawan kau, bagi dia pulihkan semangat semua. And kalau kau balik KL nanti, bila kau jumpa mak kau, kau tanyalah mak kau cerita yang lebih mendalam sikit pasal ahli keluarga kau ni. So lepas dah selesai semua tu, Pak Mat Tehir dan bersama dengan rakan-rakan ni semua pun pulang. And tinggallah si Agus dengan Fendi ni. Agus pun bagi tahu Fendi, aku dah cakap dengan kau, barang-barang dalam rumah ni jangan main belasah sentuh ke, dia ada pantang larang dia tau. So Fendi pun cakap, dahsyat lah kau punya keluarga, memang lain macam lah. So mereka pun decide untuk tak stay lama dekat situ. Apabila dah siang macam tu, lepas mereka berdua dah berehat semua, diorang pun terus pulang ke Kuala Lumpur. And pada waktu sama, apabila tiba di Kuala Lumpur, si Agus ni cubalah nak korek cerita daripada mak dia. Tapi mak dia cakap, apa yang Pak Mat Tehir bagi tahu tu semua cerita dongeng ke, bukan cerita betul pun. Kita tak ada kena-mengena lah dengan apa-apa kerabat pun. So Agus rasa macam benda tu adalah satu penipuan tau. And sampai ke hari ni, dia still tak tahu apa sebenarnya sejarah ahli keluarga ni tau. And dia nak jumpa lah si Pak Mat Tehir ni, nak tahu lebih mendalam tentang keluarga dia ni lah kan, kerabat mana kan, apa kena mengena keluarga ni dengan kerabat tu, semua benda lah. So at least Agus dapatlah tahu lebih mendalam tentang barang-barang yang ada dalam rumah tu kan, apa kena mengena dengan kerabat lah, semua benda tu lah. So at least dia dapatlah consider macam closure lah untuk apa yang berlaku dekat rumah arwah nenek si Agus ni. So begitulah kisah yang dikongsikan oleh Shadows. Shadows harap korang semua terhibur dengan kisah pada kali ni, alright, yang Shadows kongsikan. Dan sekiranya geng bayang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ni, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe, tanda sokongan korang semua kepada Shadows. Alright, tolonglah tekan butang subscribe tu seperti mana yang Shadows pernah kongsikan di video ataupun di konten-konten sebelum ni. Ramai viewers sebenarnya menonton Shadows channel, tapi kebanyakan daripada mereka ni tak tekan subscribe. Tolonglah tekan subscribe tu sebagai tanda sokongan semua kepada Shadows channel. Alright, so seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows. Sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum. Bye bye guys. Take care. Peace.